Jadi ini kisah sakit yang sama ni lah. Sebab sakit yang sama dia datang balik, doktor sekarang ni saya rasa saya sakit dada belah kiri balik. Saya pun tanya balik, sakit dada macam mana? Dia kata sakit tu macam, soalan saya very specific. Adakah sakit dada anda ni macam sakit dada sebelum saya bos spring kali pertama? Itu poin yang paling penting pada kita. Sebab saya faham ikut ilmu yang kita ada, begitu juga ikut pengalaman ya, ramai kawan-kawan dalam bidang rawatan sakit jantung ni. Assalamualaikum Tuan Haji Hashim, apa khabar? Ada di mana? Jitra, Perlis ke mana? Okey. Ikut pengalaman kita dan buku teks memang standard. Sekiranya anda dapat sakit jantung yang berulang, salah satu tandanya atau salah satu simptom yang anda akan hadapi ialah sakit yang sama untuk kali pertama. Exactly the same thing. Mungkin tempat yang sama atau sakitnya lebih kurang sama. Mungkin ada berpeluh, mungkin ada bodnat sekali. Itu salah satu indikator yang kemungkinan anda dapat serangan jantung yang berulang. Dah buat rawatan, okey, jadi lagi kedua. So second time usually dia akan sakit yang sama. Jadi kata doktor memang sakit sama macam dulu. Itu kita buatlah beberapa ujian diperlukan. Kita pun periksa, lepas tu kita buat ujian darah, lepas tu kita buat ECG normal, tak ada masalah apa-apa. Lepas tu kita buat scan pun alhamdulillah okey pada kita, cantik, alhamdulillah, settle. Jadi kawan kita pun seronok lah sebab dia kata dah okey. Tapi dia punya turning point adalah bila kita buat ujian, bila kita buat ujian stress test. Peringkat pertama dia lepas, masuk peringkat 2 okey lagi, tapi bila masuk peringkat 3 kita tengok ada sikit perubahan pada ECG dan bila kalau ikut pengalaman kita pada pesakit ni pada 2 tahun yang lalu, lepas kita bawa stand, dia boleh menghabiskan ujian stress test selama 11 minit. Tapi pada kali ini bila kita nak masuk awal peringkat 3, dia kena stop sebab doktor saya rasa saya tak boleh nak pergi. Saya tanya apa? Dia kata saya rasa penat dan saya rasa macam ketat sedikit. Jadi bila perkara berlaku, kita report, memang kita nampak sedikit perubahan pada ujian tersebut, dan end up lah kita dah jadi macam tu. Kita rasa, so kita habaq kemungkinan awak sakit jantung awak dah berulang. Dia kata macam mana boleh tu doktor? Macam mana boleh terjadi? Sedangkan saya memang regular exercise, saya memang panjat bukit, saya memang jaga makanan memang tip top, kolesterol saya tengok normal, kata dia. Jadi kita pun tak apalah, kita dah saya rasa tak panjang cerita lah kan, bahasa kita memang dah dapat tanda. So kita buatlah angiogram. Puan Sri Rohayu, apa khabar? Puan Nabila, Waalaikumsalam warahmatullahi. So kita buatlah ujian angiogram balik. Jadi bila kita buat itulah, bila kita buat ujian angiogram, itu adalah satu ujian yang pada kita penting sangat dah. Sebagai interventional cardiologist, kita akan buat ujian angiogram balik untuk pesakit yang kita dapati yang kita syaki masalah penyakit jantung yang berulang. So bila kita buat balik, apa yang kita nampak? Memang sahlah bahawa sakit jantung dia dah berulang balik. Cuma kali ini dia bukan berlaku tempat yang lama yang kita letakkan stand yang lama tu. Spring yang lama kita letak masih lagi normal, tapi berlaku penyempitan baru di tempat yang lain pula. Jadi poin dia ialah perkara ini kerap terjadi pada pesakit-pesakit kita, sebab dia rasa dia dah okey, lepas dia makan, dia dah buat rawatan, lepas tu dia jaga exercise, dia dah jaga makan, so dia kadang-kadang dia akan terlupa makan ubat. Sebab dia kadang-kadang kita rasa ialah makan ubat dia kena jumpa doktor, atau you have to go to pharmacy kan. Lepas tu you kena buat rawatan berulang, datang berkala, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau kadang-kadang 6 bulan sekali ya. Kadang-kadang rasa macam mengganggu you punya rutin harian kan. Tapi isu dia macam tu lah. Kadang-kadang kita tak tahu sebab penyakit jantung ni penyakit dalam ya. Kita panggil silent killer kan. Kadang-kadang kita tak tahu bahawa sakit tu dah berulang balik sampailah kita buat ujian tambahan ya. Jadi pada pesakit ni, jadi selepas kita buat ujian, so kita confirm lah memang sumbang balik. So kita end up dengan kita buat rawatan balik ya. Rawatan menggunakan kaedah balloon dan stand balik di tempat yang lain pula. Jadi kalau menjawab persoalan itu, bolehkah kalau kita dah buat rawatan sakit, dah sah sakit jantung, dah buat rawatan, lepas tu kita buat lakukan exercise, kita jaga pemakanan,
kita berhenti rokok. Bolehkah kita berhenti ubat? Jawapannya tidak. Maka sebenarnya kalau saya tanya pada saya, tidak. Dan kalau anda jumpa mana-mana doktor jantung sekalipun, jawapannya tetaplah sama. Tidak boleh berhenti ubat walaupun anda tidak ada simptom. Mungkin kita boleh kurangkan. Mungkin sebelum tu ubat anda banyak, tapi daripada anda dah sihat, mungkin kita boleh kurangkan sedikit. Mungkin dari segi dosnya atau dari segi jenisnya. Maksudnya mungkin dapat jumlah makan ubat 5 jenis. Mungkin kita boleh kurangkan 4 contoh. Itu ikut perkiraan. Jangan kata benda ni mesti. Kadang-kadang ada pesakit kita kekalkan dos yang sama, kekalkan jenis ubat yang sama, sebab benda tu tidak boleh kita hentikan. Ada beberapa ubat hari ni saya nak kongsikan. You nak tahu tak apa ubat-ubat yang perlu you all sambung? Apakah ubat-ubat yang perlu you all sambung bila anda dah sah ada penyakit jantung? Okay, nak tahu tak? Kalau nak tahu saya kongsi, kalau tak saya berhenti. Okey. Okey, boleh? Kita kongsi-kongsi dah hujung-hujung minggu ni. Ada beberapa ubat Ada beberapa ubat Kata okey abang, terima kasih. Ada beberapa ubat yang kalau anda dah risaukan penyakit jantung dan anda wajib makan ubat ni sampai bila-bila. Mesti makan. Indonesia kata harus makan. Di Indonesia kalau harus tu optional, terpulang. Tapi Indonesia tu wajib, mesti makan. Jadi terpulang. Kalau hasil rayu Indonesia dia kata harus, maksudnya wajib. Di Indonesia ketika dia jawab wajib makan atau mesti makan. Okey. Takut tersilap bahasa. Okey, sekiranya kita ada sakit jantung dah sah, maka ada sekurang-kurangnya ada 3 jenis ubat yang you kena makan berterusan sampai bila-bila. Orang tanya sampai bila, saya jawab senang aja. Selagi jantung tu bergerak, selagi jantung tu berdenyut, anda mesti makan ubat. Jantung dah berhenti, tak payah. Okey. Okey, ubat nombor 1. Ubat pertama yang anda mesti makan sampai bila-bila, bila anda dah sakit jantung, ialah nombor 1. Pertama adalah ubat pencair darah. Ada macam-macam jenis ubat pencair darah. Doktor yang merawat anda akan tahu ubat sesuai Tapi ubat pencair darah kena makan berterusan sampai bila-bila walaupun tidak ada simptom. Walaupun anda dah boleh buat aktiviti macam biasa, jangan stop ubat cair darah ni. Tengoklah ubat apa yang doktor bekalkan kepada anda. Kadang-kadang kalau pesakit saya ada ubat nama aspirin. Setengah tempat dia bagi ubat nama glyprin. Setengah makan ubat nama aspirin cardio. Ada ubat nama cardiprin. Kadang-kadang anda kena makan 1 atau 2 jenis ubat. Tengok, bincang dengan doktor yang menjaga anda. Mungkin 1, mungkin 2. Poinnya ialah mesti makan ubat cair darah. Jangan berhenti. Sebab kalau anda berhenti, insya-Allah akan berlaku penyempitan semula. Cuma a matter of time, bila saja, Sebab kalau saudara kita tu memang dah ada stand atau tempat yang normal sekalipun, sekali darah kita ni pekat, likat sebab anda berhenti makan ubat cair darah, jadi darah itu akan bergumpal, akan berketul. Dan darah yang berketul ni ada kemungkinan akan melekat di dinding salur darah yang menyebabkan penyumbatan pada salur darah anda. Mungkin tak berlaku di jantung, mungkin berlaku di tempat lain. Contohnya berlaku di otak hingga menyebabkan stroke, ataupun boleh berlaku di kaki menyebabkan penyumbatan di salur darah kaki. Itu ubat pertama yang anda tak boleh berhenti, mesti makan. Okey, saya tak mau nak kongsikan pula tentang kerana kita makan ubat cair darah ada kesan sampingan, itu anda kena bincang. Itu poin tajuk lain pula. Itu ubat pertama yang anda mesti makan sampai bila-bila. Yang kedua, jadi whatever orang kata, orang sebut, orang bagi hujah sekalipun, ubat cair darah anda kena makan. Kadang-kadang kita dalam WhatsApp group ni, ataupun dalam Facebook group, atau dalam kuliah, macam zaman lah ni orang banyak berhubung dengan sosial media kan, macam-macam orang cerita tentang ubat pencair darah ni kan.
Tapi poinnya ubat tu mesti kita makan. Ubat itu yang pertama. Itu usaha dan ikhtiar kita. Yang kedua adalah ubat untuk turunkan kolesterol. Itu juga ubat yang anda kena makan. Anda mesti makan. Anda harus makan. Mungkin namanya berbeza, tapi kena turunkan kolesterol. Bukan kosongkan, turunkan ke tahap normal. Dia ada julat normal kan, anda kena follow. Cuma kalau anda memang ada masalah jantung, maka tahap normal kita bukannya 5.2, tetapi tahap normal kita total adalah 4. Ada macam-macam hujah orang berikan mengatakan kolesterol baik, kolesterol jahat tu semua memang ada pecahan, tapi ubat cair, ubat kolesterol memang kena makan. Mungkin boleh kurangkan dos sekiranya anda ada masalah. Itu boleh disebabkan ada masalah sampingan atau ada masalah komplikasi. Perkara itu mungkin akan dibincangkan. Tapi poinnya ubat kolesterol anda kena makan. Sebab kalau anda tak makan, maka kolesterol itu akan menyebabkan penebalan di dinding salur darah yang lain pula. Boleh berlaku di stand yang sama, tempat yang sama, lokasi yang sama, ada di tempat yang baru. Jadi ubat kolesterol anda kena makan. Ada macam-macam jenis. Yang penting bila anda makan ubat kolesterol, anda kena pantau. Jangan hanya beli sahaja. Beli ubat farmasi memanglah senang kan. Lepas tu anda tak cek anda punya kolesterol. Kita tak tahu sama ada kolesterol kita terkawal ataupun tidak. Jadi bila anda makan ubat, anda kena kawal. Anda kena tahu tahap target sebenar bila kita makan ubat. Jadi of course membantulah, exercise makan membantu. Jaga makan akan membantu menurunkan, tapi anda tidak. Tapi exercise dan penjagaan makan tidak boleh menggantikan pemakanan ubat kolesterol. Itu ubat kedua yang anda kena jaga. Okey, itu ubat yang kedua lah. Yang ketiga adalah ubat-ubat lain. Sekiranya anda masalah lemah jantung, mungkin doktor akan mulakan ubat kita panggil ACE inhibitor macam Perindopril ataupun enalapril atau ubat nama Diovan. Kadang-kadang doktor mulakan ubat nama Entresto. Ubat-ubat tu anda kena makan. Dan kadang-kadang kita juga ada bekal makan ubat untuk beta blocker, contohnya Bisorol atau Bisoprolol. Kadang-kadang kita makan ubat nama Nebilet. Ada macam-macam jenis nama ubat. Itu ubat walaupun macam kegunaan untuk ubat darah tinggi, tapi kita gunakan pada dos yang rendah untuk membantu penyakit jantung yang anda telah alami. Bincang dengan doktor, jangan berhenti. Ada pesakit saya, doktor saya ni tak ada darah tinggi, tapi doktor mereka ubat darah tinggi, saya pun tak makan. Itu satu hujah yang tak betul ya. Ubat darah tinggi anda kena makan. Namanya ubat darah tinggi sebenarnya tujuannya bukan untuk darah tinggi. Tujuannya adalah untuk membantu mengawal penyakit jantung yang anda telah hadapi. Nur Idham, apa khabar? Lama tak jumpa. Sihat ke? KL, Alustak, Kuala Narang, Pendang. Okay. Itu ubat ketiga lah. Grup ketiga yang anda kena makan. Itu pada saya lah. Itu minimum lah. Minimum 3 jenis ubat yang anda kena makan bila anda ada masalah penyakit jantung. Yang lain-lain bergantung pada penyakit lain. Contohnya anda ada sakit darah tinggi, maka anda pun kena makanlah ubat darah tinggi. Janganlah berhenti walaupun dah normal lah. Kecuali tekan darah rendah sangat, anda kena beritahu doktor darah anda rendah sangat, mungkin doktor akan kurangkan dua atau adjust ubat lain. Tapi ubat tu mesti makan. Begitu juga sekiranya anda ada penyakit, contohnya ada penyakit kencing manis yang menyebabkan penyakit jantung anda. Of course you have to take your diabetic medicine. Kecuali anda memang boleh jaga pemakanan. Memang ada pesakit kita yang memang berjaga kawal pemakanan, buat regular exercise hingga akhir tak payah makan ubat untuk kencing manis. Tapi majority kena makan. Itu okey ya. Jadi kalau ada kencing manis, anda kena makan ubat. Kalau ada darah tinggi, anda kena makan ubat juga ya. Begitu juga contohnya kalau kita ada penyakit lemah jantung. Doktor kadang-kadang akan berkata ubat untuk kencing. Ubat lawas kencing. Namanya macam-macam lah. Itu pun ubat yang juga anda tak boleh nak hentikan. Jadi poin ni adalah whatever yang doktor tu mulakan, anda boleh berbincang dengan doktor yang mulakan ubat tersebut. Lepas tu tanyalah dia kenapa dia mulakan. Anda kena tanya macam mana nak jaga, nak makan sampai bila ubat ni ya. Dia jangan berhenti ubat tanpa
perbincangan. Jangan berhenti ubat tanpa merujuk kepada doktor yang menjaga sakit penyakit anda. Dan malah kita banyak sosial media tuan-puan, boleh tanya pada doktor, boleh berbincang. Dan doktor, saya tengok doktor zaman sekarang ni majoriti doktor yang kita rasa boleh bawa bincang lah. Jadi sepatutnya tak jadi masalah untuk anda bertanya kepada doktor anda tentang ubat-ubatan yang anda sedang makan. Dan juga berbincang kepada tentang pemakanan, juga tentang aktiviti fizikal yang perlu anda lakukan. Saya nak menjawab soalan daripada Cik Azlan tadi, ya. Apakah pemakanan harian yang sihat untuk pesakit jantung? Cik Lan, senang Cik Lan, sebenarnya banyak makan yang kita boleh makan untuk pesakit jantung. Terlalu banyak makanan, tapi umumnya anda kena follow kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kerajaan Malaysia, KKM. Lihat, kan kita KKM akan buatkan piramid 3 segi tu kan, piramid pemakanan. Itu adalah guideline, gaya pemakanan sehat untuk kencing manis, sakit darah tinggi, waima untuk penyakit jantung sekalipun. Follow piramid pemakanan tu. Kalau kita nak ringkaskan, yang anda kena makan banyak, anda boleh makan sampai sampai muntah sekalipun kalau anda sayur-sayuran, fiber tak jadi masalah. Buat sajalah, makan apa sajalah. Ulam-ulaman pun dibolehkan, kecuali tu kena ingat, kalau anda makan ubat cair pencair bernama warfarin, itu anda akan ada masalah. Lepas tu kena tanya doktor. Yang kedua, yang anda kena kurangkan adalah berbentuk protein. Yang anda kena kurangkan sikitkan atau berhentikan adalah manis, berbentuk manisan, gula, krema, lemak tepu, itu kena kurangkan. Jadi saya biasa galakkan untuk pesakit jantung makan waktu siang. Kalau nak makan malam, makan awal sebelum maghrib, sebelum pukul 7. Dan malam kalau you rasa lapar, ambil light meal, biskut contohnya, ataupun you boleh ambil oat waktu malam, ataupun slice of bread, tak jadi isu. Jadi boleh kita buat. Cuma gula memang kena kurang. Kalau boleh stop lagi bagus. Lemak anda kena jaga juga, pilih makan lemak yang kurang lemak, yang tak tepu. Jadi itu perkara yang sebenarnya harian yang kita ada. Jadi follow KKM guideline tu very clear. Kalau nak makan nasi simple, saya biasa nampak makan nasi suku pinggan. Follow KKM. Jadi kalau kita biasa makan 2 pinggan, pertama janganlah mengejut daripada 2 pinggan jadi suku pinggan. Buatlah 1,5 pinggan, lepas seminggu lagi 1 pinggan, lepas tu jadikan 3 suku, setengah pinggan, lepas tu kita nak jadi suku pinggan. Eloklah kita nak puasa tak lama lagi ni, kita boleh kurangkan karbo. Kurangkan karbo anda. Jadi kalau ikut KKM peringkat lain, nasi 1 pinggan kerat 4, suku nasi, suku ikan, protein, daging, setengah tu untuk fiber, sayur-sayuran, ulam-ulaman. Itu boleh buat. Jangan kata tak boleh buat. InsyaAllah perkara ni saya biasa buat dan saya sedang buat, dan saya akan buat insya-Allah. Memang dia akan membantu pemakanan kita. Boleh cak lain Yang kanji tu macam-macam lah. Ubi pun kanji, pek nga pun kanji, cucuk udang kanji, mana semua yang berasal daripada tepung, berasal daripada beras adalah karbohidrat. Karbo akan bertukar menjadi tenaga, sumber tenaga dalam badan. Tapi kalau dia berlebihan, dia akan menyebabkan pembentukan plak atau aterosklerosis di saluran darah. Jadi kita kena kurangkan pengambilan. Kalau anda diabetes, lagilah gila-gila. Saya ada ramai kawan-kawan yang sentiasa kata gula putih itu racun. Gula merah, gula perang pun tetap racun. Jangan kata, gula putih je racun, gula lain tak. Selagi namanya gula, dia tetaplah gula, walaupun warnanya yang berbeza. Kurangkan pengambilan, ataupun stop langsung. Dulu saya memang challenge jugalah nak berhenti benda tu. Rasa macam mustahil nak buat. Tapi sebenarnya itu bukan perkara yang tak boleh kita buat. Kita sajalah yang kadang-kadang dah terbiasa makan benda manis ni kan, mesti letak, mesti buah gula juga. Saya pernah bekerja dan belajar di Kota Baru, memang sana memang gila-gila. Goreng telur pun dia bubuh gula.
You ada pengalaman, saya ada pengalaman macam tu. Okay, stop your gula, no sugar. Sugar free. Kalau you nak cari pemanis lah. Saya contohnya, kalau you nak ambil stevia ya. Zaman banyak option orang buat. Ada gula jagung, ada juga gula daripada apa? Tebu apa saya pun tak pasti tu. Dia kata tak manis, saya tak pasti sama ada betul ada kalori ataupun tidak. Ada juga gula daripada buah-buahan yang anda boleh dapatkan. Jadi yang penting dia zero kalori. Kalau di farmasi ada jual equal memang zero kalori ya. Cuma kalau anda ada masalah ada orang tanya yang soalan berikut, dia kata bagaimana tentang madu pula doktor? Madu macam mana, boleh tak? Madu lah, bukan manusia. Madu gula. Madu gula ni dia kalau pada saya, kalau anda makan madu original, madu kelulut ke madu lebah sekalipun, kalau dia betul-betul asli tak jadi isu. Asli. Tapi zaman sekarang ada banyak madu-madu tiruan sampai kadang kita tak tahu nak bezakan sama ada dia ni madu buatan manusia atau madu buatan daripada lebah. Kalau madu buatan lebah silakan. Madu buatan manusia tak boleh. Terutamanya kalau anda tengok madu tu satu botol itu murah belah-belah RM15, RM25 tu. Saya boleh katakan besar kemungkinan itu bukan madu yang original kan. Sebab original tu mahal kena banyak bukit. Bersiap nak banyak bukit, banyak pokok, pokok tu bukannya rendah, tinggi kena ambil masa berhari-hari dan lepas tu boleh turunkan, pakai baju jaket tebal pula supaya tak lebah, tak gigit. Ini bagi orang manusia biasalah. Lepas tu dia berjual mahal. Tak silap saya satu botol 60, 70, 100 pun ada kan. Tapi kalau yang murah-murah tu biasanya kita boleh katakan itu madu yang mungkin buatan manusia. Mr. Wong, good afternoon. Okay, so kalau you ada masalah jantung, pada saya tak jadi isu kalau anda nak makan madu. Sebab dia sumber tenaga yang bagus dan serap cepat. Jadi saya personally memang orang yang mengambil madu pada setiap hari. Itu memang saya ambil. Ini saya punya secret. Kenapa orang tanya, doktor, you nampak macam ini? Saya memang ambil madu. Tiap hari saya ambil beberapa. Ada saya juga ambil vitamin. Saya ambil hambatus sauda. Dan saya juga ambil vitamin tambahan berbentuk multivitamin. Saya ambil Pharmaton atau Probiton. Ini saya punya resipi lah yang saya gunakan. Ya, ubat ialah kadang tahu bukanlah ubat, bukanlah itu semua boleh mengalahkan, tapi usaha ikhtiar yang kita boleh lakukan untuk menyihatkan badan kita. Okey, saya rasa dah lebih setengah jam lah kita kongsi hari ini. Saya rasa hari Sabtu kita ada masa agak panjang untuk berbicara, tapi saya ada urusan lain yang tak boleh dielakkan. Jadi saya rasa saya dah kongsikan beberapa poin penting. Saya dari pertama, dalam fasa pertama saya bincangkan ubat-ubat yang anda mesti makan, yang anda harus makan sampai bila-bila selagi jantung anda bekerja. Ada tiga jenis ubat yang anda kena makan. Dan itu saya juga masukkan tentang tadi. Maksudnya walaupun anda dah sehat selepas buat rawatan jantung dan anda juga dah buat aktiviti fizikal, anda pun dah jaga pemakanan, anda tidak boleh hentikan pengambilan ubat-ubatan yang doktor sarankan. Sebab kita tak mau sakit tu berulang balik lah. End the day, orang kata sakit jantung sebenarnya bila kita dah berumur, dia bukan penyakit, tapi itu sebab faktor usia. We are getting older, bukan getting younger, we getting older. Kalau enjin tu dah lama dah berkarat, maka dia pasti akan ada masalah. Jadi kita usahakan yang terbaik supaya benda tak berulang. Dan of course itu usaha ikhtiar. Kena banyak berdoa lah, minta ke Tuhan. Sebab kita hanya berusaha, tapi yang menentukan, menjayakan dan menjadikanlah Tuhan yang Maha Kaya. Betul Mr. Wong? Okey, kita you all semua bolehlah you all doa apa saja sekalipun, tapi yang penting itu pun usaha ikhtiar juga. Berdoa juga satu usaha dan ikhtiar untuk mengurangkan risiko ada masalah penyakit jantung yang berulang. So, jumpa lagi pada hari Isnin dengan tajuk yang lain pula. Sekian, pemaaf dan salam sejahtera.